Hello again, and in this next episode of BMI Bicara Minggu ini in this week, and I'm your host Norman Goh. So this episode I'll be doing this in bahasa Melayu atau bahasa Malaysia, and dengan ini saya teruskan episod ini dengan Ketua Pemuda dari Parti Amanah Negara, Saudara Sazli Muni, dan saya akan berikan satu latar belakang dahulu. Pakatan Harapan ditubuhkan pada 22 September pada tahun 2015 sebagai satu koalisi ataupun satu pakatan pembangkang pada masa itu berdepan dengan Kerajaan Barisan Nasional. Dan pada masa itu Pakatan Harapan mempunyai parti-parti komponen seperti Parti Keadilan Rakyat, DAP dan juga Parti Amanah Negara. Dan selepas itu pada tahun 2018, sebelum itu pada tahun 2016 dan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu yang diketahui oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang telah membina Bersatu dan menyertai Pakatan Rakyat. Dan pada tahun 2018 pilihan raya umum yang ke-14 dan Pakatan Harapan telah menjadi kerajaan di Persekutuan. Dan apa yang berlaku sekarang pada tahun ini? Pakatan Harapan telah hilang kuasa dari Kerajaan Persekutuan dan Perikatan Nasional kini menjadi kerajaan di peringkat nasional. Dan juga di beberapa negeri, Pakatan Harapan juga kehilangan kuasa. Dan tidak lain juga, Parti Amanah juga terkena tempias daripada akibat ini. Ini saya ingin menjemput Saudara Sazli Muni dalam Bicara Minggu ini. Saudara Sazli, macam mana keadaan sekarang di Parti Amanah Negara? Okey, setakat ini kami dalam fasa jelajah ke setiap negeri untuk kita dapatkan pertama outcome daripada grassroots tentang perkembangan politik semasa, dan yang kedua juga feedback daripada ataupun penerangan langsung kepada grassroots parti berkenaan dengan situasi semasa politik dan juga cadangan-cadangan kepada di peringkat negeri dan juga kawasan dan cawangan untuk persediaan ke arah situasi politik yang lebih tak menentu di depan. Sebelum kita memasuki dalam fasa perbincangan kita hari ini yang lebih kepada apa yang telah berlaku kepada Pakatan Harapan, bagaimana hubungan antara parti-parti dalam Pakatan Harapan, mungkin ada yang belum kenal lagi dengan Saudara Sazli. Cerita-cerita Saudara Sazli semasa pembabitan saudara dalam politik ni, kita kembali ke tahun 2009. Apa yang berlaku pada tahun tu ketika Saudara Sazli telah dibawa ke mahkamah? Boleh cerita sedikit? Baik, pada tahun 2018. Tapi 2009 tu pada awalnya. 2009. Ya, saya. Pada 2009 waktu tu saya di universiti lah. Waktu tu di Universiti Malaya. Ketika itu ditahan untuk siasatan kes yang saya rasa waktu tu rakan-rakan media suka untuk menamakan kes tersebut sebagai Rosmah Puaka ataupun Bini Puaka ialah apa pun namanya, kes itu menjurus kepada perbicaraan ketika yang memperlihatkan apabila Datin Sri Rosmah waktu tu nak hadir ke Universiti Malaya, dan kemudian ada beberapa protes yang dibuat oleh sebilangan orang yang kita tak tahu siapa, dan tuduhan itu menjurus ke arah saya, dan bila dibicarakan di mahkamah dan dibuktikan bahawa saya dan rakan-rakan waktu itu tidak salah. Dan itu bukan kali pertama. Selepas pada itu ada beberapa siri tangkapan dan juga siri turun naik mahkamah yang berlaku, dan kebanyakannya adalah menjurus ke arah Perhimpunan Aman Perhimpunan Aman. Dan yang terakhir adalah protes yang dibuat waktu itu, saya ingat sebelum pilihan raya ke-14, PRU ke-14. Waktu tu kita di peringkat pemuda amanah dan juga pemuda Pakatan Harapan, kita protes apabila di peringkat SPR dia tidak memberikan daftar induk kepada setiap parti-parti politik. Jadi kita protes, kita katakan bahawa untuk mendapat daftar induk itu adalah hak setiap parti politik, apapun parti politik yang ada, sama ada di peringkat kerajaan ataupun di peringkat pembangkang. Waktu itu kita pembangkang lah.
dan protes tu berjalan dengan sangat waktu tu ramai yang hadir di depan SPR. Dan selepas habis tu saya dipanggil oleh pihak berkuasa di soal siasat dan sebagainya, dan akhirnya ditahan selama, saya ingat selama waktu tu bulan puasa, bulan Ramadan, 5 hari. Pada tahun tu tahun 2017. 2017. 5 hari dalam lokap, kemudian dibicarakan di Mahkamah Putrajaya. Dan apabila 2018 mahkamah buat keputusan untuk dilepaskan tapi tidak dibebaskan lah. So itulah perkembangan sejarah latar belakang saudara Sazni ni. Dan cuma dari sudut ketibatan politik, Amanah adalah parti yang ketiga saya. Yang pertama adalah Parti Mahasiswa Negara. Kalau rakan-rakan masih ingat, pada tahun 2007 di peringkat mahasiswa waktu tu kita putuskan untuk kita tubuhkan sebuah parti politik yang dinamakan sebagai Parti Mahasiswa Negara, dan waktu tu saya adalah salah seorang jugalah yang terlibat dalam perubahan parti tersebut bersama dengan rakan-rakan yang lain. Waktu tu keputusannya hanya satu, iaitu untuk meletakkan calon yang untuk berlawan dengan Perdana Menteri waktu tu, iaitu Pak Lah. Waktu tu Perdana Menteri Pak Lah. Bukan 2007, 2005-2006. Yes, 2005-2006, betul. Dan waktu itu kita dah ada calon untuk dihantar berlawan, cuma waktu tu ada beberapa masalah teknikal dan kita tak lepas untuk menghantar calon. Oh, maksud dia pada masa itu kalau tak silap pilihan raya pada 2008, sebab itu pilihan raya yang paling teruk untuk Pak Lah betul. Pada masa itu. Apa dah terjadi dengan Parti Mahasiswa ni? Selepas waktu tu kita cuba untuk daftarkan ROS, Parti Mahasiswa Negara, tapi ialah of course waktu tu situasi politik amat tegang dan dia tidak seperti sekarang. Memang di peringkat ROS waktu tu langsung tak melayan untuk didaftarkan parti tersebut. Jadi tidak didaftarlah akhirnya. Okey, jadi itu Parti Mahasiswa Negara. Kemudian bila habis di peringkat mahasiswa, saya masuk ke Parti Islam Malaysia PAS. Waktu tu terlibat dengan PAS dalam tempoh yang agak lama juga, sehinggalah 2015 bila berlaku tragedi pemilihan yang menyingkirkan hampir ke semua pimpinan yang progresif dalam PAS dan terlibat menubuhkan Gerakan Harapan Baru. Saya buat keputusan untuk terlibat dalam Gerakan Harapan Baru dan sehinggalah tertubuh Parti Amanah Negara lah. So technically Parti Amanah adalah parti yang ketiga yang saya apply masuk, tapi untuk menjadi ahli adalah yang parti yang kedua, sebab masa Parti Mahasiswa Negara tu kita daftarkan tapi tak boleh tak lepas untuk didaftarkan ke ROS. Kalau melihat keterlibatan Sazni dalam arena politik ni dan aktivis juga, sebenarnya agak lama, kira veteran jugalah antara anak muda ni. Sebab tahun ini Sazni dah berumur 33 tahun. Betul. Dan kita dah dapat lihat dalam perubahan polemik, banyak-banyak dalam polemik politik sekarang, kita dapat lihat juga banyak anak muda telah banyak bersuara untuk mengetengahkan banyak lagi anak-anak muda dalam barisan hadapan politik. So ada juga yang merasakan keletihan dalam politik di Pakatan Harapan maupun di Perikatan Nasional. Apa pandangan saudara tentang satu hari nanti mungkin parti anak muda yang bakal ditubuhkan oleh gerakan-gerakan yang kita dapat lihat sekarang? Situasi lelah ataupun fatigue di peringkat anak muda ini sebenarnya bukan sekarang. Seingat saya ketika saya di zaman mahasiswa, bahkan mungkin sebelum tu lagi, memang situasinya adalah anak muda secara naturalnya akan cuba menjauhkan diri dengan culture politik yang sangat tidak familiar dengan ruang lingkup yang sangat tidak biasa ataupun familiar dengan ruang lingkup kehidupan anak muda. Dia kehidupan yang sangat berbeza. Anak muda ni kehidupan dia sangat simple, very straightforward. And kalau belajar, kalau dah bekerja, fokus pada kerja, kumpul duit, kahwin. Dia sangat mudah kehidupan anak muda di Malaysia. Tetapi apabila dia terlibat ataupun dia melihat
ruang lingkup kehidupan orang-orang politik ataupun culture politik, dia nampak bahawa perkara itu susah dan tak masuk dalam kehidupan mereka. Sebab tu pada saya, yang penting apa yang kita telah lakukan ketika itu adalah bagaimana peranan di peringkat orang muda yang dekat dengan politik untuk turun ke tengah masyarakat dan memberikan penjelasan tentang sisi baik politik yang mereka boleh terlibat. Tidak kiralah sama ada secara langsung terlibat dalam parti politik ataupun terlibat dalam keputusan-keputusan politik yang mereka nak buat. Sebab saya rasa hari ini jauh lebih mudah berbanding ketika waktu saya di zaman mahasiswa. Sebab waktu di zaman mahasiswa saya rasa situasi itu sangat terdekam dan terkongkong juga. Ya, agak terkongkong, dan waktu itu untuk anak muda terlibat dalam politik itu adalah keputusan yang sangat susah dibuat sebab dia hanya satu saja. Kalau terlibat dengan establishment maka okeylah, tak ada apa-apalah, tapi kalau terlibat dengan anti establishment dia akan jadi satu masalah besar dalam kehidupan dia. Dia akan banyak perkara yang dia akan pertimbangkan. Sebab kita juga dapat lihat dari segi fasa-fasa keterlibatan anak-anak muda dalam politik. Kalau kita lihat dari fasa Mahathir sebagai Perdana Menteri lain, lepas tu masuk ke dalam fasa Pak Lah sebagai Perdana Menteri, dan juga Najib, dan selepas Najib adalah kuasa di bawah Mahathir lagi di Pakatan Harapan. Tapi kita lihat adakah dia banyak berubah. Semestinya ruang itu lebih terbuka sekarang, dan anak muda sekarang lebih terbuka untuk menerima pandangan-pandangan lain. Tapi dengan ini, macam mana Parti Amanah untuk dalam keadaan sebegini, apakah hala tuju amanah yang parti ini akan ambil untuk dalam masa-masa yang terdekat ni? Ada beberapa perkara yang kita dah bincangkan dan juga sedang lakukan pun. Yang pertama adalah kita melihat selain daripada kita cuba nak dekatkan dunia politik dan juga pendidikan politik itu kepada anak muda, tidak kira sama ada muda itu di luar bandar ataupun duduk di dalam bandar yang memang terdedah dengan maklumat-maklumat yang sedia ada, kita juga cuba untuk dapatkan seberapa banyak mungkin pandangan-pandangan anak muda di luar sana terhadap apa sebenarnya yang mereka mahukan dalam politik. Kalau dalam bahasa ini disebut sebagai wish list lah. Sebab pada saya, dia jadi satu masalah kalau kita yang terlibat dalam politik tidak meninjau pandangan dan juga idea daripada rakan-rakan muda di luar sana yang tidak terlibat. Sebab pada pandangan saya, bila keterbukaan tu dah ada, tambahan pula bila kita selepas pasca gelombang perubahan yang besar pada tahun 2018 dan kita betul-betul apply kebebasan maklumat tu sebenar-benarnya ketika zaman Pakatan Harapan, kita nampak anak muda walaupun mereka masih dengan situasi meletakkan jarak kepada politik ataupun lebih tepat parti politik, mereka dah ada pandangan mereka sendiri terhadap situasi politik yang berlaku. Dan benda tu juga bukan dan benda tu juga bukan sekadar di peringkat kehidupan mereka, tetapi juga diwajahkan melalui pandangan-pandangan politik yang disuarakan oleh artis-artis ataupun selebriti-selebriti, yang saya yakin peranan selebriti untuk memberikan pandangan politik ini juga menjadi satu katalis ataupun satu catalyze kepada kekuatan untuk di peringkat anak muda biasa juga memberikan pandangan-pandangan mereka terhadap situasi politik. Ramailah saya rasa antaranya yang kita boleh tengok tulisan-tulisan, termasuklah di Instagram ialah Afrin Shauki, even Chef Wan pun pernah memberikan pandangan terhadap situasi politik. Itu adalah saya rasa yang membuka jalan kepada pencerahan di peringkat anak muda untuk mereka juga turut sama memberikan pandangan terhadap politik. Dan kita sebagai parti politik, terutama Amanah, kita melihat ini adalah sebahagian daripada trend ataupun sebahagian daripada hikmah yang kita perlu kutip di zaman sekarang, iaitu kita tahu apa yang mereka nak, terutama apa yang mereka mahukan dalam politik, dan kita maneuver ataupun kita gerakkan dalam ruang lingkup yang kita boleh gerakkan. Contoh yang saya boleh sebut tentang isu pengangguran. Bayangkan dalam situasi ketidaktentuan politik hari ini, ditambah dengan situasi COVID yang asalnya kita ingat dah okey, tapi bila dah memasuki dua angka hari-hari masa COVID 12, 13, 14. Jadi kita nampak bahawa keadaan ekonomi seakannya makin
makin mencengkam kehidupan. Dan banyak statistik yang sebut bahawa ke depan ini selain daripada unjuran 1 juta pengangguran yang akan kita hadapi, bahkan situasinya akan bertambah berganda seandainya kita tak ada plan untuk tangani perkara tersebut. Dan impak daripada pandemik COVID-19 ni sebenarnya yang sebenar-benarnya belum tiba lagi. Ya. Dan kemelesetan ekonomi bukan hanya dilihat di rantau ASEAN, tapi kalau lihat di Malaysia, Malaysia sangat bergantung kepada hubungan perdagangan antara dengan negara-negara lain. Betul. Tapi adakah kerajaan sekarang mempunyai dasar-dasar yang mencukupi untuk membantu anak-anak muda? Saya melihat masalah besar kerajaan hari ini adalah mereka ada intention untuk membantu, tetapi dia masalah yang besar adalah dari sudut delivery, penyampaian. Saya ambil satu contoh mudah. Kita tahu yang paling banyak terjejas adalah sektor SME ataupun PKS. Inilah untuk peniaga perusahaan kecil dan sedara. Tetapi angka yang mereka dibantu tu tak sama macam mana capaian asal yang diletakkan oleh kerajaan. Dan benda ni problem. Benda ni seperti indah kabar dari rupa. Dan benda ni dasar problem. yang cantik tapi tak sampai. Betul. Sebab tu awal lagi saya rasa ramai, bahkan pengamat-pengamat ekonomi dan juga pengamat politik pun dah cakap benda yang sama. Dasar yang baik itu semua orang boleh buat, tapi cabaran paling besar pada masa krisis adalah macam mana nak pastikan supaya sistem penyampaian itu berjalan dengan baik. Dan inilah yang sedang dihadapi oleh kerajaan hari ini. Dan lebih memburukkan keadaan apabila kerajaan hari ini mengambil sikap untuk tidak melibatkan parti-parti politik daripada pembangkang untuk mereka duduk sekali membincangkan tentang soal yang lebih besar ini. Masing-masing lebih sibuk untuk menjaga wilayah kekuasaan masing-masing. Jadi itu yang jadi masalah. Dan ataupun pelantikan. Ya, itu yang jadi masalah sekarang ni. Dan apabila benda ni tidak dilihat ataupun kita tak address masalah ini, dia jadi satu situasi di mana kita sibuk dengan perkara lain, tetapi masalah pengangguran ni tak ada siapa yang nak tengok. Saya ambil satu contoh mudah. Hari ni kita tahu orang dah ramai tak ada kerja. Okey, orang ramai tak ada kerja. Baik. Benda ni sebenarnya Pemuda Amanah ada keluarkan satu kenyataan yang saya rasa memang panjang lah, sebab dia berbentuk solusi. Kita address masalah yang ada dan kita address juga beberapa cara untuk penyelesaian masalah pengangguran jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Of course, benda tu ada sebahagiannya memang kerajaan nak buat. Contohnya sebagai contoh mudah, kita minta untuk supaya dipanjangkan moratorium. Tetapi apabila kita tengok secara detail yang telah diumumkan macam mana cara untuk memanjangkan moratorium, terlalu banyak syarat-syarat yang diletakkan, yang saya fikir kadang-kadang saya tak pasti seramai mana orang yang akan beratur dekat bank-bank pada 7 hari bulan 8 ni untuk memanjangkan moratorium mereka. Tapi saya kalau tengok daripada syarat tu, seakannya macam susah lah, sebab dia meletakkan syaratnya mesti first tidak mempunyai langsung pekerjaan, maknanya tidak boleh bekerja. Dia sebenarnya bukan masalah, dia bukan masalah tidak boleh bekerja. Sesiapa pun yang dalam keadaan susah, dia akan cuba untuk cari duit. Macam mana kita nak justify bahawa orang itu tidak bekerja dalam keadaan officially memang dia dah kena buang kerja dan dia memang tidak hired kerja kat mana-mana, tetapi dia tetap cuba untuk cari income. Dia akan jual apa sahaja yang boleh jual, dia akan jual burger apa semua. So adakah kita nak identify jual burger ataupun bawa Grab itu sebahagian daripada pekerjaan yang telah dia ada? So grey area sangat banyak. Jadi saya harap di peringkat kerajaan kena jelaskan bahawa perkara-perkara ini perlu diterangkan supaya 7 hari bulan 8 nanti tarikh untuk memanjangkan moratorium dia tidak menjadi pertikaian macam ni sebelum-sebelum ni. Sebab tu saya cakap, bila kita dah tahu bahawa masalah kita adalah sistem penyampaian, kerajaan kena pastikan sistem penyampaian tu smooth. Kan? Kalau kau tak nak kerjasama dengan pembangkang, fine. Boleh untuk kau tak kerjasama dengan pembangkang, ataupun kau tak bagi ruang pun untuk pembangkang bagikan pandangan yang baik. Even kau tak ambil pun, contohlah, kalau dia ambil alhamdulillah. Tapi kau kena pastikan bahawa cara dan kaedah tu betul-betul smooth supaya tak ada ruang untuk rakyat di bawah ini tertanya-tanya dan juga terpinga-pinga. Aku ni boleh ke tak boleh nak panjangkan moratorium? Aku ni boleh ke lagi dapat sekian-sekian bantuan? Aku ni boleh ke itu lagi? Tak jelas sebenarnya. Ya, tak jelas. Sangat tak jelas. Kalau kita nak katakan bahawa dah hilang pekerjaan dan bawa Grab tu adalah carrier yang baru, dan masalah. Sebab dia bukan nak
ataupun dia bukan memang nak jadikan membawa Grab tu sebahagian daripada karier utama. Dia buat tu sebab tak ada punca pendapatan yang lain. Unless kalau memang kalau dilihat apakah kalau nak diberikan mata lah untuk prestasi Kerajaan Perikatan Nasional ini dalam sebuah mata, apa yang Sazni akan berikan kepada selama 6 bulan 5-6 bulan kerajaan baru ni? Saya minta maaf lah, kalau melihat kepada sistem penyampaian sekarang, saya cuma boleh bagi 6 saja. Daripada 1 sampai 10 saya boleh bagi 6 saja. Bukan nak kedekut tak, tapi sebab sistem penyampaian kita sangat lemah dalam keadaan sekarang. Dalam keadaan orang dan juga rakyat tengah susah, kita tak boleh fulfill pun. Kita tak boleh letakkan satu garis panduan yang sangat jelas di peringkat awal. Sebab pada saya, sepatutnya garis panduan itulah yang perlu diletakkan sejelas-jelasnya. Macam contoh, kita nak mohon apa pun, bantuan dan sebagainya. Of course, benda pertama yang kita akan tahu adalah apa syarat. So kita akan tengok, umur 18 tahun aku layak. Mesti terlibat, dah terlibat dalam dunia bisnes lama. So garis panduan tu yang rakyat biasanya akan nampak. Tapi kalau garis panduan tu sangat kelabu, dan benda tu dia akan dia akan ada lagi garis panduan kedua dan ketiga dan benda tu lambat. Nak letakkan garis panduan kedua dan ketiga lebih jelas, lebih detail, itu dah makan berapa bulan pula. So benda ni mungkin orang akan marah lah bila kita bercakap. Tapi saya rasa saya kena bercakap sebab masalah sekarang ni dia bukan tentang polisi. Polisi ni saya yakin, kalaupun di peringkat menteri tak kerti buat kerja, penjawat awam yang utama, dia tahu apa polisi yang baik yang dia boleh kedepankan untuk menteri yang tak pandai buat kerja tu sign je. Kan? Saya yakin benda tu. Tetapi masalah yang paling besar adalah bagaimana nak tengok sistem penyampaian ni supaya benda tu tak ada kalau kita troubleshooting tu dia tak ada sangkut kat tengah-tengah tu. Itu yang saya rasa benda yang paling penting untuk kita teliti lah. Daripada prestasi Kerajaan Perikatan Nasional, kita dapat lihat juga ada yang agak tentang hala tuju kerajaan ni dengan parti-parti yang lebih kepada membawa kepada bangsa dan agama, racial and religion, hala tuju mereka. Tapi apakah pandangan Sazni tentang perkara ini? Adakah politik negara ini akan lebih kepada isu-isu antara kaum dan agama? Dan keadaan ini, adakah ini akan menjadi lebih teruk? Saya rasa selama mana negara ini diperintah oleh Perikatan Nasional, maka selama itulah soal agama dan kaum ni akan jadi mainan politik. Itu pandangan saya. Sebab apa? Sebab saya berpandangan bahawa mereka naik dengan sentimen itu. Mereka memainkan sentimen agama dan kaum untuk api-apikan supaya ada pertemuan antara kaum. Dan saya melihat apabila mereka berkuasa, mereka akan maintain mood itu. Kalau nak ubah, pada saya mudah saja. Pastikan kerajaan yang ada sekarang ni tidak terus memegang kuasa kat peringkat kerajaan. Dan saya nampak benda tu dah berjalan pun zaman Pakatan Harapan. Dan benda ni bukan omongan kosong. Zaman Pakatan Harapan kita nampak banyak usaha dibuat oleh di peringkat bukan satu kementerian, bahkan hampir sebahagian besar kementerian pendidikan, bahkan kementerian di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mujahid pun buat benda yang sama melalui beberapa gagasan-gagasan yang lebih bersifat inklusif. Dan benda ini perkara yang saya nampak cuba untuk diteruskan, tetapi bukan semua anggota kabinet nak teruskan perkara ni. Saya ambil satu contoh mudah. Contoh berkenaan dengan dasar tulis hari Jawi, hari Jumaat. Bila kita dah launch di zaman Dr. Mujahid, kemudian diteruskan oleh menteri sekarang lah, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Okeylah, tak ada masalah. Tetapi tentang perkara-perkara lain, adakah itu diteruskan ataupun sekadar kita senyap dan kita tak sentuh langsung? Dan benda ni pada saya benda yang kalau kita nampak secara jangka masa panjang, dia sangat tidak membantu pembinaan sebuah negara bangsa seperti Malaysia. Sebab benda ni mungkin ada setengah orang susah ataupun sukar untuk sebut. Tapi pada saya sebagai seorang generasi baru, terutama orang yang terlibat dalam politik, saya kena sebut bahawa zaman untuk kita menggunakan sentimen agama dan kaum untuk kekal
meraih undi golongan ataupun kaum tertentu, ini adalah satu kaedah lapuk yang sebenarnya dia tak akan bawa ke mana pun. So trend ini juga bukan hanya di negara kita sendiri. Kalau kat di Malaysia, kita juga lihat apa yang berlaku di Indonesia sebagai contoh. Di Amerika Syarikat, di UK, yang mainkan isu antara kaum dan agama, wujudnya ketuhanan orang putih, berkulit putih sana. Sebab itu wujudnya satu gerakan daripada orang yang berkulit hitam di Amerika. Sebab mereka nakkan kesaksamaan dan satu dasar yang memang saksama kepada semua. Dan seperti mana yang diungkitkan oleh kalau tak silap YB Khalid Samad dalam Twitter beliau, dan bukan main lagi, banyak tentangan daripada pihak daripada pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional tentang menyamakan ketuanan Melayu itu adalah sama dengan ketuanan orang yang berkulit putih. Tapi tweet itu memang banyak mendapat pandangan yang ramai. Ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Tapi ini telah mewujudkan satu perbincangan yang sangat menarik. Apa pandangan saudara Syazmi? Yalah, dia kadang-kadang saya nampak kebenaran ni pahit. Kebenaran ni pahit. Maknanya ada perkara yang kita tak suka dengar, tapi sebenarnya itulah perkara yang kita kena lihat, kita kena muhasabah dan kita kena betulkan. Itu satu tentang apa yang ditweet oleh YB Khalid Samad. Saya ambil satu contoh lain tentang RUU 355 sebagai contoh. Bertahun suatu zaman Pakatan Harapan, perkara ini menjadi senjata politik oleh PAS, dan UMNO juga menunggang perkara yang sama untuk tekan Pakatan Harapan untuk bagi ruang dan sebagainya, which is waktu mereka jadi kerajaan pun mereka tak adalah nak bersungguh sangat untuk bawa benda ni. Tapi waktu kita memerintah, tekanan yang diberikan sampai diadakan himpunan di Padang Merbuk kan, termasuk ISET, termasuk untuk membantah ISET dan lain-lain. Dan apabila mereka menjadi kerajaan, di mana perkara ini dipolisikan? Tak ada. Dan jawapan yang diberikan dekat dalam parlimen adalah jawapan yang pada saya sangat standard. Mana-mana yang jadi kerajaan pun mereka akan bagi jawapan yang sama, akan kaji supaya benda ni sesuai dengan perlembagaan. Dan wujud pelbagai jawatan kuasa lagi. Ya, itu perkara yang memang kita dah buat pun sebelum ni. Dan tapi hari ni mereka tersepit sebab sebelum ni itulah senjata yang digunakan untuk apikan orang Melayu, orang Islam, untuk menanam sentimen seolah-olah macam kerajaan Pakatan Harapan ini sebelum ini tidak memberikan ruang kepada mereka untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan akhirnya bila mereka jadi kerajaan pun mereka tak mampu untuk buat benda yang sama dengan alasan-alasan yang mereka sendiri justifikasikan. Sebab tu pada saya perkara ni takkan bawa ke mana. Dan kamu jadi kerajaan, akhirnya kamu sedar bahawa perkara ni tak boleh dibuat. Dan apabila kamu jadi pembangkang esok, kamu akan pakai balik, kamu akan recycle sebalik benda perkara macam ni seolah-olah kamu tak pernah jadi kerajaan sebelum ni. Dan benda ni dia akan pusing sampailah sampai bila-bila. Salah satu lagi tuduhan yang selalu dilontarkan oleh pihak seteru dalam Perikatan Nasional, contohnya kalau PAS dengan UMNO, adalah Pakatan Harapan ataupun kerajaan Pakatan Harapan dahulu ditunggangi oleh parti DAP. Betul atau tidak? Of course tak betul. Sebab yang pertama, diorang pun tahu, mereka pun tahu sekarang ni mereka dah jadi kerajaan. Keputusan dibuat atas satu konsep iaitu collective responsibility ataupun tanggungjawab bersama. Dan hari ini mereka pun tahu bahawa benda tu tak betul. Mereka tahu benda tu tak betul, dan mereka tahu juga bahawa sebelum mereka jadi kerajaan, itulah ayat ataupun propaganda yang mereka tunggang supaya orang-orang di bawah, khususnya di masyarakat Melayu, boleh rapat dan juga boleh beli propaganda yang mereka jual pada mereka. Dan akhir ini apabila mereka jadi marah bila kita sebut, dah tak ada sebut RUU 355 sebab takut dengan MCA, mereka marah. Which is benda tu bukan kita pun yang cakap. Kalangan setro-setro yang geram dengan apa yang mereka propagandakan sebelum ni, mereka tak mampu nak buat. Dan apabila kita kata hari ini mereka ditunggang oleh MCA, mereka tak setuju, tak terima. Dan itulah yang berlaku. Perkara ini juga tidak diterima oleh gabungan Parti Sarawak di GPS. Ya, betul. Kalau kita bawa kepada seterusnya dalam perbincangan kali ini, sejak Kerajaan Pakatan Harapan tidak lagi menjadi kuasa di peringkat persekutuan, dan bagaimana keadaan ini telah
membawa impak kepada Parti Amanah dalam Pakatan Harapan. Dan satu lagi yang menjadi satu persoalan kepada ramai, adakah hubungan antara parti semakin renggang? Ya. Baik, di peringkat amanah sebenarnya kita tak nafikan impak tu wujud. Dan perbezaannya kita tahulah, bila kita jadi kerajaan banyak perkara yang kita boleh laksanakan. Saya rasa benda yang paling besar yang kita rasa sangat bersyukur dilakukan adalah apabila agenda ataupun gagasan Rahmatan lil Alamin itu menjadi dasar negara ketika Pakatan Harapan memerintah. Dan apabila kita menjadi pembangkang, benda tu memang kita tak boleh nak lakukan lah, sebab kuasa bukan kat tangan kita. Dan itulah saya rasa impak yang kita tak boleh nak dan kita terkesan sendiri. Kalau dari sudut tentang perjalanan Parti Amanah, saya rasa Amanah ni dalam Pakatan Harapan ataupun mungkin dalam mana-mana parti yang lain pun adalah parti yang paling sederhana lah kot. Maknanya kita bukanlah sebuah parti yang kaya raya, kita bukan juga sebuah parti yang dipimpin oleh warga kayangan yang tak boleh nak hidup susah. Sebab saya rasa pimpinan Amanah baik dekat peringkat pimpinan nasional maupun dekat pimpinan saya memang adalah lahir daripada perjuangan demokrasi yang panjang. Tuan Haji Mat Sabu, Salahuddin Ayub, Dr. Mujahid, Saudara Adli, even Mahfuz, Husam dan lain-lain, Dr. Mariah pun. Dan mereka ini adalah yang telah menulis catatan perjuangan sendiri waktu mereka terlibat dalam politik dan sampai hari ini. Dan saya tak fikir di bawah mereka, kepimpinan-kepimpinan yang ada ini, Amanah tidak berjalan dengan baik. Bahkan pada pandangan saya, ketika kita tidak menjadi kerajaan, inilah masa yang paling baik pun untuk kita kembali memperkukuhkan parti. Walaupun dari satu segi kita tidak mempunyai menteri yang bergaji banyak, bergaji besar, tetapi satu segi yang lain kita ada banyak masa untuk kita tengok kedudukan parti dan kita tengok, kita align balik perjalanan politik di peringkat Parti Amanah. Kalau dari sudut hubungan dengan rakan-rakan Pakatan Harapan yang lain, ada perkara-perkara yang kadang-kadang boleh ada ketidaksetujuan di kalangan mereka, dan saya tak boleh nak nafikan lah benda ni. Saya rasa kalau kita nak nafikan pun tak guna ke, sebab mereka pun kadang-kadang tag-tag dekat media juga. Cuma pada saya setakat ini mekanisme untuk meredakan perkara itu berlaku, dan mekanisme itu berjalan baik dalam Majlis Presiden ataupun kalau di peringkat saya Majlis Pimpinan Pemuda Pakatan Harapan pun berjalan juga. Tidak hanya sekadar dalam mesyuarat rasmi, tapi juga dalam pertemuan-pertemuan. Macam contoh esok saya akan berjumpa dengan saudara Akmal Nasir dan juga saudara Howard Lee, seorang ketua MK, seorang lagi ketua DEPSI Kebangsaan, untuk kita bincang beberapa perkara lah yang boleh diusahakan sebelum kita pergi kepada mesyuarat Pemuda Pakatan Harapan yang nanti kita tengok bila yang kita akan buat. Jadi saya fikir cabaran untuk kita bergerak itu wujud, cuma mekanisme untuk cabaran itu diatasi, setakat ini mekanisme itu berjalan dengan baik lah. Dan saya mengharapkan agar mekanisme itu diperkemaskan. Sebagai contoh, kita tahu bahawa kita memerlukan juga rakan-rakan di luar daripada kerangka Pakatan Harapan, tidak kira sama ada melalui parti-parti yang ada ataupun melalui sokongan NGO yang ada. Dan saya fikir mereka ini juga perlu dilibatkan, sama ada secara langsung ataupun tak langsung, dalam proses membuat keputusan-keputusan penting dalam politik. Dan mungkinlah saya memberi saranan, kalau boleh sebelum diadakan pertemuan ataupun perbincangan untuk memutuskan satu-satu keputusan politik, mungkin boleh diadakan pre-council di kalangan yang melibatkan civil society, NGOs dan juga luar daripada kerangka-kerangka parti politik yang sedia dalam Pakatan Harapan, untuk dapatkan pandangan-pandangan yang lain. Sebab kadang-kadang kita sebagai orang yang duduk dalam kerangka politik ini, kita nampak satu sudut, tetapi rakan-rakan yang di luar daripada parti politik, mereka nampak daripada sudut-sudut yang pelbagai. So benda ni pada saya penting untuk kita memastikan keputusan yang kita nak buat itu dapat ambil segenap sudut. Jadi barulah bila kita buat satu-satu keputusan politik itu, keputusan tu berasaskan kepada situasi yang sebenar,
bukan berasaskan kepada pujian orang. Yalah, politik kan ada penyokong-penyokong yang suka mengampu dan lain-lain, dan itu kadang-kadang menjadi musuh ataupun menjadi ancaman kepada keputusan-keputusan politik yang kita nak buat. Dan kita tahu minggu lalu Dewan Undangan Negeri Sabah telah dibubarkan, dan selepas ini dalam masa 60 hari pilihan raya tergempar akan berlaku di Sabah. Tapi ada juga penganalisis yang mengatakan mungkin pilihan raya tergempar untuk peringkat nasional, peringkat persekutuan juga akan diadakan. Kalau kita lihat dari segi sokongan pada Pakatan Harapan juga jatuh merudum sebelum hilangnya kuasa di persekutuan. Tapi bagaimanakah kalau mengikut pandangan Sazni untuk mengembalikan momentum ini dalam menghadapi satu pilihan raya yang bakal mungkin menjema pada akhir tahun ini? Baik, saya melihat begini. Satu segi mungkin populariti Pakatan Harapan tidak seperti mana awal langkah Sheraton berlaku, dan tidak juga seperti mana populariti waktu kita memerintah, waktu kita berada di Putrajaya. Cuma apa yang saya lihat, apabila Perikatan Nasional sangat rakus untuk merampas kuasa-kuasa yang ada di peringkat negeri, perkara yang paling kemuncak adalah apa yang telah mereka sedang ataupun mereka telah lakukan di Sabah lah, apabila berlaku pembelian adun-adun yang didakwa berjumlah 32 juta. Yang kes ini sekarang masih disiasat oleh SPRM. Jadi saya fikir perkara ini sedikit demi sedikit membuka mata rakyat bahawa ya, kita tahu benda ni memang perkara yang jauh daripada periuk nasib rakyat, tetapi pada masa yang sama kita tu juga tak boleh underestimate ataupun kita tak boleh pandang rendah tentang maklumat yang rakyat tahu, yang lalu dekat timeline Facebook mereka, lalu dekat timeline Twitter mereka. Yang saya nampak perkara-perkara macam ni sedikit sebanyak memberikan satu pemikiran pada rakyat, kau dah duduk dekat persekutuan, kau dah duduk dekat Putrajaya, kau jaga je lah elok-elok. Kenapa kau mesti nak rampas negeri Sabah dan dijangka diwawakan akan ada lagi proses rampasan dekat Negeri Sembilan, dekat Selangor, dan kita nampak, dan perkara ini kalau rakyat yang normal mereka akan fikir banyak pula masa kau Dan juga ada pemimpin yang cakap jangan berpolitik masa pandemik COVID-19 kan. Sebab realitinya selepas perubahan 2018 semua orang dah pernah rasa jadi menteri. Semua orang dah duduk kat Putrajaya. PAS yang tak pernah jadi kerajaan pun hari ni jadi kerajaan. Dan rakyat juga menilai sekarang kan. Macam mana, dan kita tahu macam mana kesibukan menjadi menteri, apatah lagi jadi Perdana Menteri dan menjadi Timbalan Menteri. Kita tahu sibuknya macam mana. Jadi bila kita tahu kesibukan menjadi menteri dan Timbalan Menteri itu, kadang-kadang kita boleh terfikir macam mana mereka boleh sempat untuk duduk, untuk berfikir, untuk beli adun, untuk beli sokongan, yang kita rasa benda tu kalau kau betul-betul sibuk untuk melakukan reform, untuk bantu rakyat, pasti benda tu tak boleh ataupun tak sempat untuk kita fikir. Bahkan berganda dalam keadaan negara sedang dilanda krisis pandemik. Macam saudara cakap, kita tak face lagi, kita tak hadapi lagi the real pandemik punya kesan apabila melibatkan soal ekonomi. Kita mungkin akan betul-betul rasa mungkin selepas habis moratorium September ni ataupun hujung tahun ni membawa kepada tahun 2021. Dan sebagai menteri, apa yang kau boleh sibukkan diri untuk menghadapi situasi ni? Semua orang baca situasi ni, semua orang tahu kesan yang akan datang. Tapi tak, malangnya kita tak ada menteri yang risau benda tu. Kita cuma ada menteri yang sibuk untuk rampas Sabah, yang sibuk untuk rampas negeri-negeri lain. Atas masuk kita tak tahu, mungkin mereka nak balas dendam dan lain-lain. Jadi perkara macam ni kesianlah kepada rakyat, walaupun benda ni tidak melibatkan langsung periuk nasib rakyat secara langsung, walaupun secara tak langsung terlibatlah sebab dia melibatkan dasar dan polisi dan sebagainya. Tapi cubalah untuk menjadi sekelompok pemimpin yang waras, yang rasional dan fokus pada kerja. Walaupun kamu duduk di situ melalui jalan pintu belakang, tetapi kamu dah duduk kat situ pun, like it or not, kamu telah duduk kat situ sebagai anggota kabinet ataupun anggota jemaah menteri. Dan please sibukkan diri buat untuk kerja, membantu rakyat, buat kerja. Jangan terlalu
meletakkan harapan ataupun kerja itu dibebankan hanya kepada penyawak-penyawak awam tertinggi. Kita tahu sekarang ni penyawak awam, saya rasa penyawak awam waktu zaman Perikatan Nasional 2 ke 3 kali ganda super sibuk berbanding dengan zaman Pakatan Harapan. Sebab apa? Sebab berhadapan dengan situasi menteri yang tak tahu buat apa. Menteri Kesihatan tengah buat apa? Timbalan Menteri Kesihatan tengah buat apa? Yalah, bukan kerja kita lah nak question kerja setiap orang, tapi please. Tapi sebagai rakyat kita mempunyai Yes. hak untuk bertanya tentang apakah dasar, apakah kerja-kerja yang perlu dilakukan untuk rakyat, untuk lagipun yang saya nyatakan tadi, impak ekonomi ataupun kemelesetan ekonomi belum tiba lagi, dan untuk ekonomi Malaysia untuk pulih akan mengambil masa mungkin lebih pada setahun ataupun 2 tahun. Dan gelombang kedua ataupun ketiga pandemik ini kita belum tengok lagi. Dan kita dapat lihat hari ini kita ada 21 kes baru. Ya. Dan walaupun negara ini belum dibuka lagi untuk kemasukan daripada pelabuhan dari luar dan sebagainya, kita mungkin menghadapi pilihan raya lagi. Dan apakah yang saudara Sazni akan fikir tentang yang bakal berlaku selepas ini? Okey, yang pertama, perkara yang paling terdekat kalau dalam konteks politik, suka ataupun tidak, kita akan menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang dan ini adalah pilihan raya negeri pertama yang kita terpaksa buat setelah apa yang berlaku, proses rampasan kuasa yang mahu dilakukan oleh Musa Aman and the gang. Tapi kita terpaksa face benda ni sebab perkara itu dah berlaku, dan kita terpaksa mengorbankan sisi selesa kita sebagai warga negara untuk kita laksanakan proses demokrasi ini. Dan itu adalah cabaran yang besar sebab kalau kita dapat laksanakan proses demokrasi ini dengan baik tanpa kita menjejaskan faktor-faktor yang boleh menyebabkan merebaknya pandemik ini supaya tidak menjadi satu sebagaimana saudara cakap menjadi gelombang kedua, bahkan yalah wali'azubillah kalau jadi gelombang ketiga. Kita tak nak perkara itu berlaku, tapi kita mengharapkan satulah, agar semua orang boleh follow SOP ataupun apa sahajalah yang dinamakan untuk menjaga soal ini. Dan salah satu persepsi yang diwarukan juga, demokrasi ni ataupun pilihan raya ni, jangan adakan pilihan raya sebab ada gelombang ni. Tapi demokrasi itu perlu dijalankan sama seperti dengan sidang-sidang parlimen juga perlu diteruskan sebab itu merupakan salah satu proses demokrasi ini tidak akan terhenti walaupun ada pandemik. Memang ada caranya untuk teruskan demokrasi. Contohnya di Singapura telah mengadakan pilihan raya. Kalau kita lihat pilihan raya yang bakal diadakan, apakah bagaimanakah kedudukan amanah yang bakal bertemu dengan Parti Bersatu, PAS dan juga UMNO di kawasan-kawasan Melayu, di kawasan luar bandar ataupun kawasan bandar juga. Apakah pandangan Sazni tentang cabaran yang bakal dihadapi oleh Parti Amanah? Baik, Amanah ini nature penubuhannya adalah untuk merapat dan menyatukan parti-parti reform yang sedia ada. Sebab tu pada pandangan saya, selagi mana Amanah kekal dengan jalan untuk merapatkan seberapa ramai rakan-rakan dalam agenda reform yang kita nak laksanakan, maka secerah itulah peluang Amanah untuk meletakkan dirinya dalam situasi dan juga posisi politik semasa. Saya tak terlalu risau tentang soal PRN Sabah sebab pada saya selagi mana Amanah bersama dengan Keadilan, bersama dengan DAP bekerjasama dengan baik bersama dengan Warisan dan juga APCO di sana, maka kerjasama itu akan memberikan natijah yang baik secara politiknya kepada Amanah dan juga kepada Pakatan Harapan. Itu dia punya garis bawah dia. Syarat kena bekerjasama dengan baik. Jangan cetuskan pertelingkahan ataupun pertemuan yang tidak perlu. Dan tadi pun saya dah sebut dengan beberapa orang rakan, termasuk dalam Pemuda Pakatan Harapan pun saya pesan dengan beberapa orang. Saya sebut bahawa kita kena jelas fokus dalam politik ni, kita nak buat apa. Kita jangan borong semua benda kita nak buat. Kita kena jelas kita nak buat apa. Kalau prioriti sekarang ni adalah untuk menggarap sebanyak
mungkin kekuatan yang ada untuk kita ambil alih semula kerajaan, maka kita kena fokus ke arah tu. Kita jangan memberikan fokus kepada hal yang remeh-temeh. Dan hal yang remeh-temeh ni maksud saya adalah tentang persoalan tak suka dengan orang itu, tak suka dengan orang ini. Cerita tak suka dengan orang ni, semua orang ada favoritism masing-masing. Ataupun cerita tak kenang budi. Banyak lagi. Macam-macam. Dan perkara ini terlalu remeh dan merosakkan imej parti-parti komunen dalam pertahanan. Betul. Fokus terhadap apa yang kita nak capai dalam konteks politik. Dan kalau kita betul-betul fokus untuk ambil alih kerajaan dan fokus apa faktor-faktor yang boleh memungkinkan untuk kita ambil alih balik kerajaan. Jangan terlalu fokus tentang soal perkara yang sebenarnya boleh bukanlah diselesaikan. Kadang ada perkara-perkara remeh-temeh ni kadang kita tak boleh nak selesai pun sebab dia melibatkan dia berada di luar wilayah kawalan kita. Tapi kita boleh ignore buat sementara waktu. Kita boleh ignore. Contoh kita tak suka dengan A. Adakah tak suka kita tu memberi kesan langsung kepada undi rakyat? Mungkin tak. Dan kalau kita tak suka dengan A dan ianya tidak memberi kesan langsung kepada rakyat, then just ignore situasi tak suka kita. Kita fokus. Kalau kita tak suka dengan dia, adakah mungkin untuk kita bekerjasama dengan A ini terhadap perkara lain yang boleh memberikan faktor untuk mendatangkan sokongan rakyat pada diri kita. Dan dalam perbincangan kita pada awal tadi, kita juga cakap sekiranya ada pilihan raya, amanah mungkin berdepan dengan pertemuan 4 sehingga 5 penjuru dalam satu pilihan raya. Dan kita juga lihat parti PAS juga mendapat kemenangan besar di Pantai Timur. UMNO juga di kawasan-kawasan sekitarnya lah. So, apakah strategi amanah untuk mendapatkan satu sokongan daripada orang Melayu dan kawasan luar-luar bandar dalam menghadapi, kita tahu muafakat nasional ni, adakah Saudara Razazni memikirkan muafakat nasional ni akan menjadi satu cabaran yang satu perkara yang amat sukar untuk dihadapi? Situasi pilihan raya akan datang ini pastinya berbeza dengan situasi PRU yang PRU 14 yang lepas. Kalau tengok PRU 14 yang lepas, pertemuan 3 ke 4 penjuru memberikan kelebihan yang besar kepada Pakatan Harapan. Adakah mungkin trend itu berlaku pada PRU akan datang? Mungkin ya, mungkin tidak. Sebab dia sangat fluctuate. Sama ada rakyat akan berikan sokongan ataupun tak, bergantung kepada bagaimana Pakatan Harapan dan juga parti-parti yang lain handle isu dan juga keadaan politik, terutama yang menyentuh langsung tentang situasi dan kesusahan rakyat. Cuma saya nak sebut, berapapun pertemuan dalam pilihan raya akan datang, sama ada 3 penjuru ataupun 4 penjuru, yang penting adalah apa message yang kita nak beri kepada pengundi. Dan apabila kita menyentuh tentang soal message ataupun tawaran yang kita boleh portray, yang kita boleh wajahkan kepada pengundi, ini bukan sekadar dalam bentuk manifesto, tapi yang lebih penting adalah apa yang mereka boleh baca daripada gerak laku perjuangan yang kita buat. Dan dalam hal ini, Amanah dan Pakatan Harapan perlu wajahkan hari demi hari untuk mereka ini dekat dengan rakyat. Mereka perlu wajahkan bahawa mereka ini betul-betul concern dan prihatin dengan kesusahan rakyat yang berlaku hari ini. Walaupun kita tak nafikan wujud perkara-perkara pergelutan dan juga perlumbaan politik yang kita perlu tackle ataupun kita perlu handle dengan baik. Tetapi jangan dilupakan, di luar daripada pergelutan politik ini ada stakeholders yang terbesar, iaitu rakyat. Dan rakyat ini adalah pemutus akhir sama ada satu-satu parti politik itu dipilih ataupun tidak dipilih. Sebab tu pada saya, selagi mana Amanah dan Pakatan Harapan dan juga parti-parti yang lain fokus untuk memberikan message yang betul kepada rakyat, iaitu gerak laku politik yang menjurus ke arah menyelesaikan masalah mereka, yang memberikan solusi kepada apa yang mereka nak lakukan, maka rakyat akan tahu dan juga akan maklum itu adalah message yang mereka bawa. Dan of course, apabila kita tahu dan kita maklum itu adalah perkara yang boleh diperjuangkan oleh satu-satu parti politik, maka dia akan dekat kepada rasa nak sokong, rasa nak angkat seseorang tokoh ataupun seorang pemimpin tu. Perkara ini perlu dibuat secara konsisten.
Dan jangan terherut ataupun jangan distract dengan pertelingkahan yang tak perlu. Ada masalah yang kita rasa kita boleh ignore, just ignore. Jangan terlalu fokus menulis tentang masalah-masalah tu, sebab rakyat tak nak tahu apa masalah antara A dengan B, antara ahli politik A dengan ahli politik B. Rakyat nak tahu apa yang ahli politik A boleh bagi pada dia, apa yang ahli politik B boleh bagi pada dia. Then fokus. Message tu kena fokus. Pada pengakhiran untuk episod ni, sebab kita juga dah banyak berbincang dalam pelbagai perkara, masalah ekonomi, prestasi kerajaan Perikatan Nasional. Tapi dalam mesej terakhir daripada saudara Sazni, kepada banyak pendengar-pendengar sekarang, hidupkah lagi ideologi ataupun harapan yang dibawakan oleh Pakatan Harapan? Ada lagi ke harapan dalam Malaysia baru? Apakah mesej kepada saudara Sazni? Baik, mudah saja. Pada saya, selagi mana wujud harapan rakyat untuk memastikan kehidupan yang lebih baik, maka selagi itulah tanggungjawab di peringkat Pakatan Harapan merealisasikan harapan tersebut. Sebab wujudnya Pakatan Harapan bukan sekadar untuk meletakkan ketiga-tiga parti duduk dalam satu mesyuarat. Wujudnya Pakatan Harapan jauh yang lebih besar adalah untuk merealisasikan harapan rakyat. Dan selagi mana Pakatan Harapan boleh cerap harapan rakyat dan berusaha sebaiknya untuk laksanakan harapan-harapan tersebut, maka selagi itulah Pakatan Harapan akan terus relevan dalam konteks politik Malaysia. Dan begitulah berakhirnya dalam episod ini bersama saudara Sazni Muni, Ketua Pemuda Parti Amanah Negara. Dan terima kasih kepada saudara kerana sudi bersama kita dalam episod ini dalam BMI Bicara Sama-sama. Minggu ini. Dalam kalau ada apa-apa cadangan, boleh ikuti saya di Twitter @nomgo. Dan macam mana nak ikut saudara Sazni di Twitter? Twitter saya Shazni_Munir. Sekarang ada 1,700, mungkin kita lebihkan Boleh. lebih banyak. InsyaAllah. Kalau apa-apa boleh tanyakan kepada saudara Sazni. Dan terima kasih kepada beliau. And you're listening to Bicara Minggu Ni, uncovering current affairs and politics. You can listen to the stories and interviews on Spotify, Anchor, Google Podcasts, and Apple Podcasts and iTunes. For more updates and stories, if you have any suggestions, you can tweet to me @I'mNomgo. Thank you and have a great week ahead.